Salam sejahtera, Anda bersama Hesal Binus Saribun untuk berita Borneo TV malam ini. Kerosakan jalan raya dan jambatan akibat banjir dan tanah runtuh akan diberi perhatian segera. Kerajaan negeri melalui Jabatan Kerja Raya JKR akan mengambil tindakan pembaikan segera jalan dan jambatan yang runtuh akibat hujan lebat dan banjir di beberapa daerah di Sabah sejak beberapa hari lalu, kata Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Katanya, banjir menyebabkan banyak jalan runtuh termasuk jambatan di Pitas. Bung yang juga Menteri Kerja Raya berkata pihaknya sudah menerima laporan daripada JKR mengenai kejadian itu. Jurutera JKR daerah di kawasan terlibat telah turun padang memantau serta memberikan laporan terperinci mengenai kerosakan yang berlaku. Beliau berkata, selain Pitas, JKR juga menerima laporan berlakunya runtuhan di Kota Marudu dan Beluran. Antara kejadian tanah dan jambatan runtuh yang dilaporkan di Pitas ialah Jalan Langkon Pitas, Jalan Maringgan, Jalan Suang Duyung Layak-Layak dan Jalan Telaga. Menurut Bung, untuk kes jalan runtuh yang tidak terlalu serius, kerja-kerja pembersihan telah pun dilaksanakan oleh JKR, termasuk jalan-jalan di bawah seliaan kontraktor atau syarikat konsesi. Manakala bagi kes-kes jalan runtuh, termasuk jambatan yang memerlukan kos pembaikan yang tinggi, penilaian akan dilakukan bagi menentukan anggaran kos pembaikan. Katanya, pembaikan segera akan dilakukan bagi memastikan sistem perhubungan penduduk yang terlibat dapat dipulihkan dengan kadar segera. Kerajaan negeri memberi jaminan masalah jalan yang terputus akibat banjir dan tanah runtuh di Pitas, Kota Marudu dan Kudat akan diberi perhatian segera. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Wetrom Bahanda berkata masalah tanah runtuh yang berlaku di Jalan Utama Pitas telah diteliti. Katanya usaha segera akan dilakukan bagi memastikan penduduk Pitas tidak terputus jaringan perhubungan. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bandau berkata masalah tanah runtuh akan dilaporkan segera kepada Jabatan Kerja Raya JKR bagi tindakan selanjutnya untuk mencari jalan penyelesaian. Katanya kerajaan negeri tidak mahu keadaan itu menjadi semakin teruk sehingga menjejaskan jaringan perhubungan Pitas dengan daerah lain. Witrom berkata demikian selepas melawat mangsa di pusat pemindahan banjir di Kota Marudu semalam. Beliau turut mengagikan bantuan di sekitar Kota Marudu. Wetrom berkata kerja-kerja bantuan dan usaha menyelamat sentiasa dilakukan pihak berwajib yang sentiasa dalam keadaan bersiap siaga. Tambahnya bagi kawasan Kota Marudu, bilik gerakan bencana alam turut diaktifkan bagi menerima sebarang aduan. Ketua Armada Bersatu Negeri Sabah, Fairuz Rendan menyeru semua rakyat Sabah untuk terus mengikuti perkembangan semasa dan tidak panik dengan pengisytiharan darurat. Beliau berkata pengisytiharan darurat itu adalah bertujuan untuk membantu pihak kesihatan dan kerajaan membendung penularan COVID-19. Katanya rakyat perlu terus memberikan kerjasama serta patuh dengan semua prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Menurutnya pada saat begini semua pihak wajar bekerjasama dan peka dengan keadaan persekitaran. Jika ada saudara mara, jiran, tetangga atau kenalan yang mengalami masalah seperti terputus bekalan makanan, ubat-ubatan atau lain-lain keperluan, bantulah semampunya. Dan jika tidak berkemampuan, adukan kepada pihak berwajib seperti Ketua Kampung, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung serta Wakil Rakyat.
Fairuz yang juga adun pintasan berkata, beliau telah meminta semua pihak yang bertanggungjawab untuk terus memastikan kebajikan rakyat sentiasa didahulukan dan pemantauan berterusan dilakukan. Kita ke perkembangan semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Malaysia mencatatkan kes harian tertinggi hari ini dengan 3,337 kes positif baru COVID-19 dilaporkan. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 389 kes dilaporkan hari ini berbanding 450 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 42,288 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata 8 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. 8 kematian itu masing-masing 3 kes di Lahadatu, 2 di Penampang, 1 di Kota Kinabalu, Papar dan Tuaran. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. 276 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 2,886 pesakit sedang menerima rawatan. 316,559 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Menurut Masidi lagi, aktiviti pembekalan dan penjualan makanan di gerai makan, kenderaan saji atau food truck, penjajah dan medan selera termasuk gerai makan tepi jalan adalah dibenarkan beroperasi secara bawa pulang atau take away dan pandu lalu sahaja. Dine-in tidak dibenarkan. Waktu operasi perniagaan yang dibenarkan ialah 6 pagi sehingga 8 malam. Kerajaan negeri juga memberi kebenaran untuk operasi perhutanan huluan, termasuk operasi pembalakan dan pengangkutan kayu balak dan pembangunan ladang hutan. Kebenaran juga diberikan untuk operasi perhutanan hiliran melibatkan aktiviti kilang dan import-ekspor. Kapasiti pekerja sokongan sektor itu yang dibenarkan hadir adalah 50%, manakala pekerja pengurusan pejabat 30% dari 6 pagi sehingga 6 petang pada Isnin sehingga Jumaat. Namun, aktiviti rekreasi hutan seperti hiking, memancing, jogging dan berbasikal adalah tidak dibenarkan. Sektor lain yang dibenarkan adalah perkhidmatan mencuci dan menggilap kenderaan dan sektor pembinaan dengan mematuhi SOP ditetapkan. Fenomena air pasang besar melanda pesisir pantai Sabah malam semalam. Seramai 99 mangsa dari 17 keluarga di Kampung Tanjung Aru Tengah, Kota Kinabalu dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS berikutan fenomena air pasang besar yang melanda kampung di pesisir pantai itu semalam. Sebuah rumah mengalami kerosakan 80% dan tidak selamat untuk diduduki, manakala sebuah lagi rumah mengalami kerosakan 50%. 12 penghuni dari 2 buah rumah yang rosak itu telah diarahkan berpindah demi keselamatan masing-masing. Pemantauan susulan APM 9 pagi tadi mendapati semua mangsa telah pulang ke rumah masing-masing. Ada juga yang menumpang di rumah saudara mara. Di Kudat, seramai 41 mangsa daripada 8 keluarga turut dipindahkan akibat fenomena itu. Menurut kenyataan Angkatan Pertahanan Awam APM Sabah, mereka yang merupakan penduduk kampung Seri Amanat dan Tanjung Kapur ditempatkan di PPS Dewan Arena Belia dan Sukan Kudat yang dibuka pada 11 malam tadi. Fenomena itu turut menyebabkan 2 rumah roboh sementara 5 lagi hampir tumbang apabila air pasang besar mula naik pada 8.30 malam semalam dan melebihi paras bahaya. Sementara itu, di Kota Kinabalu, air pasang besar diikuti angin kencang menyebabkan ombak membadai kawasan pantai Tanjung Lipat sekitar 7 malam namun surut pada 11.50 malam. Akibat cuaca buruk, 3 kru termasuk kapten kapal dilaporkan hilang apabila bot tunda Everwinner dipercayai karam di perairan Kuala Kinabatangan Besar semalam. Ketika kejadian, bot tunda terbabit sedang menunda sebuah tongkang Ever Eternity tanpa muatan bersama seorang lagi kru.
Bot tunda itu disedari hilang oleh syarikat pengangkutan bot tersebut pada 4 pagi semalam. Operasi mencari dan menyelamat diaktifkan pada 5.20 petang. Ketua Jurutera Bot Asman Muhammad 31 tahun terselamat kerana berjaya berenang ke pantai berhampiran. Manakala Kapten Bot Muhammad Mal 49 serta dua kru Muhammad Hafiz Ishra Nagra 22 dan Azlan Hassan 23 masih belum ditemui. Kru tongkang Ever Eternity Rosli Antala 48 juga ditemui selamat di kawasan Cetek berhampiran pesisir muara Kinabatangan Besar selepas tali tunda tongkang itu putus dalam kejadian berkenaan. 3 kru yang hilang disyaki masih terperangkap di dalam bot dan gagal dihubungi. Hari ini gerakan mencari dan menyelamat yang memasuki hari kedua dipecahkan kepada 6 sektor pencarian dengan keluasan meliputi 211 batu nautika persegi. Operasi melibatkan 9 aset laut daripada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tugas Bersama, Tentera Laut Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Jumlah mangsa banjir di Sarawak terus meningkat. Jumlah mangsa banjir di Sarawak terus meningkat dengan seramai 1,826 mangsa daripada 507 keluarga ditempatkan di 33 pusat pemindahan sementara PPS sehingga jam 12 tengah hari tadi. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Major Ismail Mahidin berkata, 23 PPS dibuka di Kuching yang menempatkan 1,250 mangsa daripada 337 keluarga. 6 PPS dibuka di bahagian Serian yang menempatkan 452 mangsa daripada 133 keluarga. Di Samarahan, sebanyak 2 PPS dibuka dengan menempatkan 95 mangsa daripada 33 keluarga. Dalam satu kenyataan hari ini, Ismail berkata, di Miri pula 29 mangsa daripada 4 keluarga kini ditempatkan di 2 PPS. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca buruk dan waspada dengan hujan lebat dijangka berterusan di beberapa kawasan di Sarawak hari ini. Ia membabitkan kawasan Kuching, Serian, Samarahan dan Seri Aman, manakala amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Keadaan dijangka diburukkan dengan air pasang besar diramal mencecah paras tertinggi 6.1 meter pada jam 6.19 petang hari ini. Beberapa mangsa banjir yang kami temui di Kampung Lintang Baru Serian pasrah dengan musibah ini. Masa banjir sidak kul kami orang bah sebab kami orang malah halal bapak di sini di Kuching ni sebab bapak gubur Kuching bah. Jadi sidaknya madalah kami orang kena banjir. Lagi pun rumah yang baru je bah, baru tahun tu. Sebabnya anak yang di Siawa. Zaitun sekeluarga baru balik dari Kuching untuk majlis pengebumian bapanya. Beliau sekeluarga sempat menyelamatkan beberapa barangan milik arwah bapanya, antaranya Al-Quran dan koleksi buku agama. Sempat. Sebab malam tidaknya kul kami orang tu ngangkat bang. Masa hujan memang sudah berhenti kami orang tak senang akan naik air sebab sebelahnya kan anak sungai. Barang-barangnya. Tak bukunya lah, tak Al-Qurannya. Kini semayang pindah. Untuk rekod, PPS di Kampung Lintang Baru Serian setakat tengah hari tadi menempatkan seramai 92 mangsa banjir dari 24 keluarga. Seorang lelaki berusia 50-an rentung dalam kebakaran di Kampung Melikai, Menumbuk, kira-kira 6 pagi tadi. Mangsa Muhammad Iqmal Abdullah ditemukan rentung di bahagian dapur rumahnya selepas pasukan bomba memadamkan kebakaran yang memusnahkan sepenuhnya rumah mangsa.
Dipahamkan, mangsa yang tinggal bersama 3 ahli keluarganya tidak sempat menyelamatkan diri dan terperangkap dalam rumah ketika kejadian. Ketua Zon Bomba Beaufort, Andre Andrew berkata, pihaknya menerima laporan mengenai kebakaran itu pada 6.12 pagi. Sebaik pasukan bomba tiba di lokasi kejadian, 2 rumah sedang terbakar dan musnah sepenuhnya. Sebaik api dipadamkan sepenuhnya, seorang mangsa ditemukan rentung di bahagian dapur rumah. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Puncak kejadian masih dalam siasatan. Sekian berita Boni Today TV malam ini. Saya Salvinus Sari.